Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Cikgu Ramadan akan mengajarkan kemahiran proses sains bersepadu yang kedua, iaitu mentafsir data. Apakah mentafsir data? Mentafsir data ialah kemahiran memberikan penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Kita boleh mentafsir data daripada maklumat yang ditunjukkan pada carta pie, carta palang, jadual dan lain-lain. Data yang diperolehi daripada sesuatu aktiviti atau penyiasatan saintifik boleh membantu kita untuk memahami tujuan penyiasatan. Sebuah penyiasatan akan menghasilkan corak keputusan yang tertentu. Corak keputusan mungkin menunjukkan pengukuran yang bertambah, berkurang atau tidak berubah. Corak keputusan penyiasatan juga boleh dikenali sebagai pola. Data yang diperoleh membantu kita mengenal pasti kesan dan akibat yang berlaku sepanjang eksperimen dijalankan. Pola yang diperolehi daripada data pada sesebuah penyiasatan juga membantu kita untuk membuat satu kesimpulan. Okey, jom kita tafsir data. Okey, sekarang kita akan mentafsir data yang diperolehi daripada buku teks sains tahun 4. Okay, Faris dan rakan-rakannya membina 3 tempat makan burung. Bilangan burung yang datang direkodkan seperti dalam jadual di bawah. Okay, ini jadual yang boleh kita tafsirkan. Okay. Murid-murid ini telah melakukan eksperimen ni ataupun penyiasatan ni, dan mereka telah menghasilkan satu rekod dalam bentuk jadual. Okay, murid ni cakap tempat makan A paling banyak didatangi burung. Okey, murid ni pula cakap tempat makan B pula paling sedikit didatangi burung. Murid perempuan ni cakap bilangan burung yang datang direkodkan selama 5 hari. Okey, sekarang kita cek betul tak penerangan mereka ni. Okey, dia kata tempat makan A paling banyak didatangi burung. Okey, kita tengok tempat makan A. Okey, jumlah burung yang datang 33, B 20, C 26. Okay, betul yang A adalah yang paling banyak didatangi burung. Lepas tu yang ni dikata tempat makan B pula paling sedikit. Kita tengok tempat makan B 20 saja. Okey, betul. Paling sedikit. Lepas tu yang murid perempuan cakap bilangan burung yang datang direkodkan selama 5 hari. Jadi penyiasatan ini berlangsung selama 5 hari. Betul ke 5 hari? Betul. Hari 1, hari kedua, ketiga, keempat dan juga ke-5.
Okey, contoh kedua dia bagi kita carta pai. Tajuk carta pai inilah cara murid datang ke sekolah. Okey, tafsiran data dia. Sekejap kita baca dulu ni. Dalam carta pai ni ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 cara murid datang ke sekolah. Yang warna biru ni adalah berjalan kaki. Okey. Yang warna ungu ni adalah menaiki kereta. Okey, yang menaiki basikal pula yang berwarna merah ni. Dan yang menaiki bas ialah yang berwarna hijau ni. Okey, apakah yang telah murid ni tafsirkan? Bilangan murid yang menaiki basikal sama dengan bilangan murid yang berjalan kaki. Kita tengok betul tak? Okey, yang biru ni berjalan kaki, dia kata sama dengan murid yang menaiki basikal. Okey, betul Carta pai ni kalau kita bahagikan 2, maknanya dia dah bahagi 2, bahagi pula 2. Jadi 1/4 daripada semua murid yang ada ni menaiki berjalan kaki dan 1/4 adalah menaiki basikal. Jadi dua-dua ni adalah jumlah mereka adalah sama. Katakanlah kat sini ada 10 orang, sini pun 10 orang sebab carta pai ni telah dibahagi 2 dan dibahagi lagi kepada 2 jumlah yang sama. Apakah cara yang paling banyak digunakan oleh murid-murid sekolah ini untuk ke sekolah? Cara menaiki bas. Okey, dengan mentafsir data kita boleh membina tujuan penyiasatan, mengenal pasti corak ataupun pola, dan mengenal pasti kesan dan akibat dalam sesuatu penyiasatan. Okey, sekarang kita akan buat soalan tujuan. Okey, ini adalah eksperimen memanaskan air. Dipanaskan daripada minit 0 sehingga minit ke-30. Unit dia tertinggal kat sini. Unit dia adalah minit. Dan juga dicatatkan suhu air daripada 0 sehingga ke 100. Unit dia adalah darjah Celsius. Okey. Apakah yang diubah-ubah dalam eksperimen ini? Okey, yang diubah, perkara yang diubah ialah masa pemanasan ataupun pembuluh ibah dimanipulasi ialah masa pemanasan. Okey, apakah yang bergerak balas? Apabila semakin lama dia panaskan air, apa yang bergerak balas? Yang bergerak balas ialah suhu air. Pembuluh ibah bergerak balas. Okey, ini akan cikgu terangkan lebih lanjut tentang pembuluh ibah dalam posting yang seterusnya. Okey, pembuluh ibah bergerak balas ialah suhu air. Jadi, macam mana kita nak tulis tujuan? Tujuan ialah, kita biasa tulis tujuan eksperimen ataupun tujuan penyiasatan. Untuk menyiasat hubungan di antara PM dengan PB. Sekarang kita masukkan PM dia, masa pemanasan, dengan suhu air. Okey, sekarang kita akan mengenal pasti corak yang terdapat dalam sesuatu data. Okey, sekarang ni ada maklumat. Kita bacakan maklumat kat sini. Rajah di bawah menunjukkan bilangan penyu yang mendarat di perairan negeri M dalam tempoh 6 tahun. Okey, eksperimen ini ataupun penyiasatan ini berlangsung selama 6 tahun. Sekarang soalan dia ialah, apakah corak bilangan penyu yang mendarat? Okey, dia akan tanya corak pembuluh ibah bergerak balasnya yang atas ni. Okay, apakah corak dia? Okey, corak ada 3. Corak kalau semakin menurun, dia akan kita tulis sebagai berkurang. Kalau naik, kita tulis sebagai bertambah. Kalau tidak berubah, kita tulis sebagai tidak berubah. Tapi kat sini ada 3 corak. Jadi tengok ni corak dia. Okay, kita tengok corak dia. Daripada ni 1, 2, 3, 4, dia jadi 1, 2, kemudian jadi 1. Okay, daripada sini
ke sini dan ke sini, coraknya adalah berkurang. Okay, pertama, corak dia berkurang. Kemudian daripada sini, satu ni, okay, daripada sini ke sini, apakah corak dia? Coraknya adalah tidak berubah. Kenapa tak sambung terus ke sini, cikgu? Jangan corak dia, kalau dia ke bawah sampai dia berhenti menurun, stop kat situ. Okay, sekarang kalau dia mendata je, berhenti sampai mana dia mendata, stop kat situ. Okay. Sekarang daripada mendata ni, dia dah memulakan corak yang lain pula, iaitu dia bertambah. Tengok ni, dia bertambah naik atas. Okey, kat sini corak ni adalah bertambah. Kalau soalan ditanya, apakah corak bilangan penyu yang mendarat sepanjang tempoh 6 tahun? Okey, kita boleh tuliskan sebagai berkurang, koma, tidak berubah, koma, bertambah, titik. Okey. Okey, sekarang kita akan mentafsir data untuk melihat kesan dan akibat. Okey, ini ada contoh eksperimen panjang tali bandul dalam unit cm, kemudian masa diambil untuk membuat 10 ayunan lengkap. Okey, bandul ni macam ni bandul ni macam jam grandfather's clock tu jam yang bergerak tu. Ada pemberat, dia gerakkan ke sana dan gerak balik ke sini. Ini nama dia satu ayunan lengkap. Satu. Okey, itu kiraan satu. Dua. Okey. Apa yang dimanipulasi dalam jadual ni ialah panjang tali bandul. Okey. Ini yang diubah-ubah. Perkara yang diubah ataupun pun boleh ubah dimanipulasi. Okey, masa yang diambil untuk membuat 10 ayunan lengkap ialah pun boleh ubah bergerak balas. Okey. Soalan dia tanya, apakah kesan terhadap masa diambil untuk membuat 10 ayunan lengkap? Okey, dia nak jawapan dia, masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap apabila panjang tali bandul bertambah. Tengok, panjang tali bandul bertambah ke macam mana? Arrow dia ke mana? Panah dia ke mana? Kalau bertambah 20, 40, 60, 80, 100. Bertambah, arrow dia ke bawah. Okey, jadi kita kena baca yang ini pun ke bawah. Ke bawah. Okey. Sekarang yang ini, bila panjang tali bandul bertambah, apa jadi pada masa untuk membuat 10 ayunan lengkap ni? Tengok, 10, 14, 16, 18, 20. Bertambah ke berkurang? Bertambah. Jadi kamu jawab. Okey, soalan dia, apakah kesan terhadap masa diambil untuk membuat 10 ayunan lengkap ni apabila panjang tali bandul ni bertambah? Okey, jadi jawapan kita, salin balik yang ini. Masa diambil untuk membuat 10 ayunan lengkap. Tengok corak dia tadi bertambah kan? Bertambah. Okey, ini adalah jawapan untuk kesan dan akibat.